Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalis bin Ismail Zulkarnain. Saya akan menerangkan tentang pendahuluan analisis penonton dalam pidato. Dalam penyediaan pidato atau komposisi, analisis audien adalah proses menentukan nilai, minat dan sikap pendengar atau pembaca yang dimaksudkan atau dianjurkan. Carl Terry menyatakan bahawa pemidato yang berjaya menyesuaikan pesanan mereka dengan keperluan dan nilai penonton serta menentukan penonton, membantu pemidato menetapkan tujuan komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzat Izzati binti Muhammad Nurul Izzuddin, nombor ID 1210292. Pada hari ini kami akan membincangkan tentang analisis situasi penonton, iaitu mempunyai 5 perkara yang sangat penting, iaitu yang pertama adalah the size of the audience, iaitu jumlah bilangan penonton kita. Yang kedua adalah the physical settings for the speech, iaitu aturan fizikal ketika kita berucap. Contohnya ketika berada di dewan kuliah ataupun di dewan besar maupun di tepi jalan. Jadi, speech kita ini bergantung kepada dua aspek yang sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syahira binti Khairul Anwar. Saya akan menerangkan tentang faktor yang ketiga yang kita boleh analisis khalayak berdasarkan situasi, iaitu disposition of the audience toward the topic. Maksudnya ialah kecenderungan penonton terhadap topik kita. Contohnya kita dapat analisis yang mana kita telah dimaklumkan oleh penganjur bahawa penonton mempunyai interest, iaitu keinginan, knowledge, iaitu kehendak untuk mengetahui apa yang kita nak sampaikan, dan mereka juga ada latar belakang iaitu pengetahuan dan juga attitude, iaitu sikap mereka terhadap topik yang kita nak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Narfarisha binti Nurizan, nombor metrik 1210406. Analisis yang seterusnya ialah disposition of the audience, the speaker. Ia bermaksud kecenderungan penonton terhadap kita sebagai speaker. Contohnya, kita adalah seorang pemidato yang dikenali, di mana setiap kali kita membuat ucapan, kita dihadiri oleh penonton yang setia, iaitu penonton yang sama. Sebagai pemidato, kita haruslah merancang isi kandungan terlebih dahulu sebelum menyampaikan sesebuah ceramah supaya penonton tidak bosan dan dapat melihat penambahbaikan seorang pemidato. Yang terakhir, saya Nurul Huda Husna binti Ahmad Tarmizi akan menerangkan mengenai analisis yang kelima, iaitu disposition of the audience towards the occasion, yang bermaksud kecenderungan penonton terhadap majlis, iaitu mungkin pemidato ialah seorang yang biasa dijemput atau berbeza namun membawa satu topik yang sama. Jadi kita pergi kepada etika berpidato. Bercakap secara beretika adalah menggunakan kandungan ucapan asli anda sendiri. Sekiranya anda menggunakan fakta atau bahan daripada bukti lain, anda haruslah memberikan atribusi ataupun penghargaan yang sewajarnya. Penutur yang beretika tidak menciplak bahan mereka ataupun menggunakan bahan daripada orang lain sebagai milik mereka sendiri. Seterusnya, etika berpidato di khalayak umum. Antaranya adalah pergerakan anggota seperti mata dan badan hendaklah diselaraskan bersama fakta yang disampaikan. Mimik muka pula sangat penting dalam menggambarkan suasana seperti sedih, marah atau gembira. Pemidato tidak boleh menjadi kaku atau berlebihan semasa bercakap. Pemidato perlu menonjolkan diri sebelum melemparkan hujah-hujahnya. Hal ini kerana pemidato harus meyakinkan penonton dengan memperlihatkan diri sendiri dengan penuh keyakinan sebelum mendapat keyakinan daripada para penonton. Seterusnya, saya akan menyebut tentang etika berpidato di khalayak yang kecil. Yang pertama, pemidato hendaklah mendahului dengan ucapan salam. Yang kedua, menggunakan gaya bahasa yang jelas dan mudah difahami. Ini kerana para pendengar terdiri daripada pelbagai latar belakang. Yang ketiga, tidak menyinggung mana-mana pihak seperti mencaci, menghina atau menjatuhkan maruah. Yang keempat, mempelbagaikan gaya bahasa
nada suara bagi menarik minat pendengar dan mengelakkan rasa bosan para pendengar. Yang terakhir, menggunakan metodologi yang berbeza dan ditentukan oleh beberapa faktor seperti pidato, tajuk dan pendengar. Seterusnya, saya akan menyebut tentang etika berpidato di depan para wanita. Apabila pemidato seorang lelaki, hati-hati jangan sampai menyinggung perasaan dan martabat wanita. Seterusnya, gunakanlah istilah-istilah yang tepat seperti puan-puan, saudari sekalian dan hindari kata-kata kasar, kurang senonoh dan tidak sopan. Bagaimana pula etika berpidato di depan para lelaki? Sama saja, jangan sampai menyinggung perasaan dan martabat lelaki. Seterusnya, etika berpidato di hadapan remaja dan belia. Yang pertama, perlulah untuk kita mengutamakan isu-isu yang berkaitan dengan dunia remaja. Yang kedua, tidak menggunakan perkataan-perkataan yang bersifat menentang. Dan yang ketiga, janganlah sesekali kita mengkritik atau menyalahkan anak-anak remaja berkaitan dengan sesuatu isu. Sekian. Sekian saja daripada kumpulan kami. Harap perkongsian ini dapat memberi manfaat pada semua. Sekian, terima kasih.